Baik, seterusnya untuk bercakap dengan lebih lanjut berkaitan dengan ketiadaan gadget dan juga peralatan digital cabaran untuk laksana PDPR ini, bersama saya menerusi Skype ketika ini Datin Seri Ismailina Ismail yang merupakan yang di-Pertua Mimbar Pemufakatan Ibu Bapa ataupun Mimbar. Assalamualaikum Datin Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kekeluargaan. Alhamdulillah, dan juga Datin Seri, kita melihat kepada cabaran ini bukan sehari dua kita bercakap berkaitan dengan PDPR ini, tetapi setiap hari ada sahaja isu-isu ataupun berita yang berkaitan dengan kekangan ibu bapa dalam menyediakan peralatan ataupun gadget kepada anak-anak ini. Bagaimana doktor melihat kepada perjalanan PDPR ini setakat ini, dan mungkin ada penyelesaian-penyelesaian yang perlu dibuat dan juga dibantu? Terima kasih ya Esrawani kerana selalu saja membawa kepada isu-isu ni. Kita lihat bahawa alhamdulillah sekurang-kurangnya ia mula mendapat perhatian ramai pihak, termasuk kerajaan kita, yang mana kerajaan kita adalah memperkenalkan permai dan beberapa inisiatif yang kita boleh sebutkan sebagai digital welfare. Digital welfare ni sebenarnya kalau kita lihat pada laporan OECD 2016, ia membawa kepada digitalization of education, pendidikan. Jadi kita lihat bahawa inisiatif-inisiatif yang telah diperkenalkan oleh kerajaan seperti pelepasan cukai untuk gadget, tentang free 1 GB untuk pendidikan. Tapi saya melihat mewakili ibu bapa yang di luar sana, perkara ini masih belum mencukupi untuk membantu semua atau boleh kita katakan sebagai majoriti anak-anak yang belajar secara PDPR. Apa yang kita lihat bahawa inisiatif ini harus juga dipikul oleh semua pihak. Bermakna dari segi individu, dari segi syarikat swasta. Tadi saya bercakap dengan seorang beberapa ibu bapa, dia cakap pasal GLC. Tetapi saya melihat kepada ia bukan hanya terletak kepada GLC, tanggungjawab GLC, tetapi juga semua syarikat swasta yang berada di luar sana. Inilah peluangnya untuk mengadakan CSR dan untuk memastikan semua dapat. Sebab baru ini bila kerajaan announce, Perdana Menteri kita announce pasal pelepasan cukai, ada yang membuat sinis kata, oh bolehlah beli handphone baru. Tetapi kalau kita lihat kepada skop yang lebih besar sebenarnya, inilah peluang untuk kita melakukan kebajikan. Bermakna pelepasan cukai ini harus diambil peluang oleh individu yang berkemampuan dan juga syarikat swasta untuk membelikan gadget-gadget dan menyediakan data-data untuk anak-anak. Sebab saya bertanyakan dengan anak saya, anak jiran dalam persatuan kami juga, 1 GB itu sebenarnya tak cukup. Ya, kita bercakap tentang itu dan kita kena faham bahawa tak semua orang pun tahu pasal inisiatif yang dibuat oleh kerajaan ni. Malah kalau kita boleh buatlah, katakanlah ada universiti ataupun pihak-pihak yang berkenaan buat penyelidikan, short survey, tanya berapa ramai yang tahu pasal permai ni, tak ramai orang pun tahu pasal permai. Sebab itu saya melihat bahawa ia harus dibuat promosi tentang permai, tentang inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan, yang dibuat oleh NGO, seperti mana Ustaz Ibit Liu sedang lakukan, harus dibuat secara meluas melalui sosial media supaya orang lebih tahu. Jadi bila cakap pasal ini, kita kena pastikan juga bahawa bantuan yang sampai betul-betul menyeluruh. Bukan hanya kepada sesetengah pihak sahaja. Sebab macam saya, NGO saya juga membantu rumah-rumah perlindungan ataupun rumah-rumah anak yatim yang juga mempunyai kekurangan dari segi gadget. Bayangkan kalau ada 50 orang anak yang bersekolah tetapi gadget yang ada cuma 7. Mereka ini terkeluar daripada lingkup yang dibantu di sekolah, di kawasan perumahan dan sebagainya. Sebab tu pada saya, NGO, PIBG, PIBKS, skuad pelibatan ibu bapa dan komuniti serta swasta dapat membantu kenal pasti berapa ramai yang memerlukan. Dan kita ada di satu sekolah yang telah mengadakan satu konsep iPad ataupun tablet asnaf. Bermakna mereka mengusahakan untuk mendapatkan dana untuk menyediakan peranti yang mencukupi untuk pelajar SPM 2020. Dan selepas habis SPM 2020 ini, calon ni akan memberi semula kepada sekolah untuk diguna pakai oleh adik-adik yang lain. Jadi saya nampak bahawa perkara ini harus diambil inisiatif. Dan saya nak kongsi juga,
anak saya sendiri bersama rakan-rakan sekolah dia, rakan batch dia dah buat satu inisiatif. Bermakna mereka yang sedang bekerja, mempunyai pendapatan sesuatu tertentu, mereka telah memperuntukkan RM50 hingga RM100 daripada gaji mereka untuk membantu IKS berniaga di musim pandemik. Dan mereka juga sekarang tengah mengenal pasti bagaimana mereka dapat membantu untuk menyediakan peranti dan juga data kepada mereka yang memerlukan. Dan dalam konteks ini, mereka melihat kepada perkampungan orang asli. Dan juga Datin Sri, kita ada mungkin dalam 1 minit 30 saat untuk soalan yang kedua ini berkaitan dengan kita tak nak gadget sekadar gadget dan juga tablet sekadar tablet. Semuanya dah ada, tetapi selepas itu penerimaannya, bagaimana hasilnya kemudian itu, adakah kita perlu melihat kepada perjalanan itu juga supaya sistem pembelajaran itu dapat disampaikan dengan baik walau apa sahaja kaedah yang dilakukan? Pada pendapat kami, sebenarnya kaedah itu sepatutnya diperluaskan. Contohnya, ia bukan sekadar baru-baru ini ada keluar di tahniah kepada KPM kerana mengadakan TV pendidikan pada hari Ahad. Tetapi disebabkan publicity yang kurang meluas, publicity itu diedarkan melalui WhatsApp hanya sehari atau 2 hari sebelum siaran. Jadi ramai yang tertinggal. Itu satu yang kita kena lihat. Yang keduanya, saya harap bahawa lebih banyak lagi telco-telco dan syarikat-syarikat yang besar berganding tenaga untuk mengadakan lebih banyak lagi menara-menara telekomunikasi untuk memastikan capaian data itu adalah lebih baik. Kerana suka atau tidak suka, ada juga ibu bapa yang duduk di dalam bandar yang tidak mempunyai capaian data yang stable, dan ini amat menakutkan. Dan saya juga ingin mengajak kepada kepada yang celik IT, kepada yang punya kepakaran untuk bersama-sama membantu KPM untuk menyediakan alat bantu mengajar melalui YouTube ataupun video. Sebab kalau kita tengok pada YouTube sekarang ni, tak banyak sebenarnya dari sistem pendidikan kita. Dan apa yang Datin Seri Ismailina sebut tadi berkaitan dengan semua kepakaran ini harus digembling, tak kiralah dari sudut mana pun, untuk memastikan sistem dan juga pengajaran dan juga pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan baik, terutamanya ketika kita berdepan dengan situasi pandemik COVID-19. Terima kasih Datin Seri Ismailina Ismail yang di-Pertua Mimbar Pemufakatan Ibu Bapa Mimbar untuk diskusi ringkas itu tadi.